Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, bertemu dengan cikgu lagi untuk matematik tambahan tingkatan 4. So, pada hari ini cikgu akan terangkan bab yang kedua berkaitan dengan julat bagi ketaksamaan kuadratik. Okay, so pada hari ini kita akan cuba selesaikan soalan yang berkaitan dengan julat ketaksamaan kuadratik menggunakan kaedah yang dipanggil kaedah garis nombor. Okay, so untuk pengetahuan para pelajar, dalam KSSM tingkatan 4, kita ada 3 cara untuk mencari julat bagi ketaksamaan kuadratik. Yang pertama, kita gunakan lakaran graf. Yang kedua adalah kaedah garis nombor dan yang ketiga adalah kaedah jadual. So, hari ini kita akan lihat apakah dia kaedah garis nombor. Okay, sebelum tu kita revise dulu apa dia kaedah garis nombor. Okay, kebanyakan pelajar dah tahu dah ini adalah yang dipanggil sebagai garis nombor. Okay, garis nombor ni adalah garis yang ada bahagian ke kanan daripada kosong, kita namakan dia sebagai nombor positif. Okay, dan ke kiri daripada kosong itu adalah untuk nombor negatif. Okay. Kemudian pada tingkatan 1, okay, dalam subjek matematik moden tingkatan 1 sebenarnya kamu telah pelajari berkaitan dengan ketaksamaan linear. Okey, ketaksamaan linear, contoh yang pertama, okay, kalau cikgu ada X lebih besar daripada 2, okey, yang pertama pelajar mungkin ingat balik, okay, simbol untuk lebih besar kita akan gunakan satu garis putus-putus untuk mewakili ketaksamaan ini. Okay, jadi kalau kita cuba lukis pada garis nombor, garis X lebih besar daripada 2 ni, okay, kita akan dapat satu garis putus-putus pada nilai X2 dan jika cikgu lorekkan kawasannya adalah di sebelah kanan daripada nilai 2 tadilah. Okey, disebabkan garis putus-putus, maka nilai 2 ni sebenarnya kita tak boleh ambil sebagai kita punya julat untuk nilai X kita. So, nilai X kita sebenarnya yang pertama adalah 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, itu adalah kita punya kawasan untuk julat X lebih besar daripada 2. Okey, iaitu ke kanan daripada 2. Okey, seterusnya untuk contoh yang kedua. Okey, X kurang daripada negatif 1. So, kalau kita wakilkan dengan satu garis, okey, putus-putus pada nilai X negatif 1, maka untuk mewakili ketaksamaan X kurang daripada negatif 1, kita akan lorekkan ke sebelah kiri daripada nilai X negatif 1. Okey, tetapi X negatif 1 ni tidak termasuk dalam nilai-nilai X kita lah. So, nilai-nilai X kita bermula daripada negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Okay, seterusnya kita lihat pada contoh yang ketiga, X lebih besar atau sama dengan 4. Okay, sekiranya simbol kita ada tanda sama dengan di bawah, okay, yang ini kita akan wakilkan dengan yang kita panggil sebagai solid line. Okay, solid line adalah garis penuh. Okay, sebagai contoh, okay, kita akan lukis pada nilai X 4. Okey, dan kawasan dia, kalau cikgu lorekkan, kawasannya adalah di sebelah kanan daripada nilai 4 tadi. Okay, tetapi disebabkan garis kita solid, bermakna nilai X kita adalah bermula daripada 4, termasuk 4 ni dan 5 dan seterusnya lah. Okey, itu adalah kita punya nilai-nilai yang memenuhi ketaksamaan kita. Okey, dan yang terakhir, X kurang atau sama dengan negatif 3. So, kalau kita lukis garis untuk mewakili ketaksamaan, so kita akan lukis satu garis yang solid pada nilai X negatif 3 dan kawasan yang kita akan lorekkan adalah di sebelah kiri daripada negatif 3. So, ini adalah rantau yang memenuhi ketaksamaan ni dan kalau kita nyatakan nilai-nilai X dia adalah bermula daripada negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Okay, so itu adalah basic berkenaan dengan garis ketaksamaan linear ataupun berkaitan dengan garis nombor. Okay. So, kita lihat pada contoh soalan yang pertama. Okay, cari julat nilai X bagi ketaksamaan kuadratik berikut dengan menggunakan garis nombor. Okay, kalau sekiranya soalan nyatakan menggunakan kaedah garis nombor, so pelajar mesti tunjukkan kaedah garis nombor. Okay, kalau pelajar guna kaedah lakaran graf ataupun guna jadual, maka jawapan pelajar akan menjadi tidak tepat. Okay, so langkah pertama, okay, bila kita dapat satu ketaksamaan kuadratik, kita kena pastikan yang pertama dia mesti dalam bentuk am. Okay, so sekarang ni kita kena pindahkan 6. Okay, dia akan jadi X kuasa 2 tolak 5X tolak 6 kurang dari kosong. Kemudian kita akan factorize. Okay, macam biasa juga kita akan factorizekan ketaksamaan ni. Kita akan dapat X tolak 2 dan juga X tolak 3. Okay, so X kita adalah dua nilai 2 dan juga 3. Okay, kemudian kita lukiskan satu garis nombor. Okay, kemudian kita akan tandakan nilai yang lebih kecil kita letak di sebelah kiri dan 3 ni kita letak di sebelah kanan. Okey, kamu boleh tanda di mana-mana lah. So, cikgu selang satu supaya nampak ada jarak sikit lah. Okay, kemudian, berdasarkan simbol dalam ketaksamaan kita iaitu kurang, maka kita perlu lukis satu garis putus-putus. Okey, garis putus-putus ni mesti melalui nilai 2 okay, dan juga 3. Okey, so di sini kita ada 3 bahagian. Okay, yang pertama cikgu akan lorekkan di sebelah
kiri daripada di sebelah kiri daripada 2. So ini adalah mewakili kawasan X kurang daripada 2. Okay, kemudian di sebelah kanan daripada 3. Okay, ini untuk kawasan X lebih besar daripada 3. Dan yang di tengah ni adalah nilai untuk julat X di antara 2 dan juga 3. Okey, kita ada 3 kawasan. Okey, untuk kaedah garis nombor, okey, pelajar perlu pilih satu nilai X di sini. Di setiap kawasan yang kita ada. Okey, contoh yang pertama, untuk kawasan X kurang daripada 2, apakah nilai X yang kurang daripada 2? So, kita boleh ambil yang pertama adalah X1. Untuk nilai X di antara 2 dengan 3, okey, pelajar boleh pilih, katalah nak pilih perpuluhan lah, ya, 2.5 lah. Okey, kemudian X lebih besar daripada 3 ni, so kita boleh pilih nilai X4. Okey, so apa guna nilai-nilai X ni? Kita akan gantikan nilai-nilai ini dalam kita punya bracket 2 ni sebab kita nak uji kawasan kita sama ada positif atau negatif. Okey, so untuk X sama dengan 1, okay, cikgu masukkan dalam pemfaktoran. So dia akan jadi 1 tolak 2, 1 tolak 3. So 1 tolak 2 di sini akan dapat negatif 1, 1 tolak 3 akan dapat negatif 2. So bila kita darab kedua-duanya akan dapat positif 2. Okay, bermakna kawasan rantau yang kurang daripada 2 ni, ini adalah rantau yang positif. Okay, kita letak nilai ataupun simbol positif di situ. Okay, kemudian untuk X sama dengan 2.5, okay, kita gantikan 2.5 tolak 2. Kemudian 2.5 tolak 3. So kita akan dapat di sini adalah 0.5. Kemudian negatif 0.5 di sini. Okey, bila kita darab positif dengan negatif, so jawapannya akan dapatlah negatif, okey, 0.25. So kita hanya perlu tahu simbol sahaja sebenarnya. So jawapannya adalah negatif di tengahnya. Okey, so biasanya dia berselang-seli. Kalau di sini positif, di sini negatif, so di sini sepatutnya adalah positif. Okey, so kalau kita nak uji, kita boleh masuklah X sama dengan 4. So kita akan dapat 4 tolak 2. Kemudian 4 tolak 3, so kita akan dapat 2 dan juga darab 1. So nilainya akan dapat positif 2. So betul lah di sini adalah kawasan atau rantau yang positif. Okay, disebabkan soalan kita perlukan kawasan yang kurang daripada kosong. Bermaksud kita akan hanya ambil kawasan yang bernilai negatif sahaja. Okay, so kawasan yang bernilai negatif adalah di tengah-tengah, yang mana julat dia adalah X di antara 2 dan juga 3. So, ini adalah kita punya julat bagi ketaksamaan kuadratik. Okay, seterusnya kita lihat pada contoh yang kedua. Cara julat nilai X bagi ketaksamaan kuadratik berikut dengan menggunakan garis nombor. Okay, so cara dia, langkah yang pertama adalah kita jadikan bentuk arm. So, kita pindahkan negatif 5. Kita akan dapat X kuasa 2 tambah 6X tambah 5 lebih besar daripada 0. Kemudian kita akan factorize. Okay, so pemfaktoran dia adalah X tambah 1. X tambah 5. So, X kita adalah negatif 1 dan juga negatif 5. Okay, kemudian kita buat satu garis nombor. Okay, kita tandakan nilai negatif 5 kecil. So, kita tandakan di sebelah kiri dan negatif 1. Okay, kemudian kita tengok pada simbol ketaksamaan. So, simbol dia adalah lebih besar. So, kita akan guna garis putus-putus lah. Sebab simbol dia tak ada tanda equal. So, kita akan lukis dua garis putus-putus pada X negatif 5 dan juga negatif 1. Kemudian, kawasan ke kiri daripada negatif 5 ni, kalau kita lorek di sini, ini adalah untuk rantau X kurang daripada negatif 5. Yang di tengah ni adalah untuk X di antara negatif 5 dan juga negatif 1. Dan di sebelah kanan negatif 1 itu adalah untuk X lebih daripada negatif 1. Sekarang kita akan pilih nilai. Untuk kawasan yang kurang daripada negatif 5, kamu boleh ambil nilai X sama dengan negatif 6. Kemudian kita masukkan dalam pemfaktoran. So, negatif 6 tambah 1, negatif 6 tambah 5. So, kita akan dapat negatif 5. Di sini akan dapat negatif 1. So, bila kita darab 2 ni, kita akan dapat positif 5. Bermakna di sini kawasannya positif. Untuk kawasan yang di tengah, kita pilih nilai X sama dengan negatif 2. Kemudian kita akan gantikan X negatif 2 dalam pemfaktoran. So, kita akan dapat negatif 2 tambah 1. Negatif 2 tambah 5. So, kita akan dapat negatif 1 dan juga 3. So, bila kita darab, nilainya akan dapat negatif 3. So, bermakna di tengah ni adalah rantau negatif. So, yang sebelah kanan ni automatik mesti positif. Kemudian disebabkan soalan kita nak kawasan yang lebih besar daripada kosong, maka kita hanya akan ambil kawasan yang positif sahaja. So, kita akan ada dua kawasan, iaitu yang pertama dan yang kedua di sini. So, julatnya adalah mesti terpisah dua. Iaitu X kurang daripada negatif 5. Kemudian boleh tulis koma. X lebih besar daripada negatif 1. So, ini adalah kita punya julat.
Okay, so sekian dulu daripada cikgu. So cikgu harap kamu faham bagaimana cara menggunakan garis nombor. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.